Tahun 2016 merupakan tahun negara Brunei Darussalam telah mencapai banyak kemajuan dan perubahan yang ketara dari pelbagai sudut. Di sepanjang tahun ini, beberapa pembangunan dari segi prasarana dan kemajuan untuk rakyat jelata telah dapat diraih dan dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. Pembahasan 2016 bahagian pertama ini akan memfokuskan kepada beberapa perkembangan negara dan hasrat ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bermula pada bulan Januari hingga bulan Jun 2016. Selamat mengikuti. Bagi menanai hasrat kerajaan supaya dapat dilaksanakan secara berterusan, kerajaan perlu sentiasa mengamalkan pengurusan keuangan yang berhemah agar keuangan negara sentiasa kukuh dan negara kita dapat menangani dan menghadapi pelbagai cabaran ekonomi yang sukar diramal. Dalam membantu kerajaan mengukuhkan pentadbiran, beberapa usaha perlu digandakan untuk meningkatkan keluaran dalam negara selain sumber minyak dan gas agar ekonomi Bumi Darussalam tumbuh dengan berdaya tahan dan berterusan melalui mempelbagaikan sumber ekonomi negara yang bukan dari sumber minyak dan gas. Perkara ini pernah dititahkan oleh Baginda sempena awal tahun Masihi tahun ini. Bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menekankan mengenai sektor pertanian atau perikanan, sektor pembuatan, sektor perkhidmatan, termasuk perkhidmatan keuangan, pengangkutan, logistik dalam keluaran dalam negara kasar adalah perlahan. Baginda juga bertitah bahawa peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut boleh dicapai dengan memberi keutamaan kepada peningkatan produktiviti melalui penyelidikan dan penggunaan teknologi terkini yang diyakini mampu untuk membantu mengurangkan unit kos pengeluaran. Selain membolehkan kita menembusi pasaran antarabangsa dengan menawarkan produk dan perkhidmatan kita dengan menjadikan keluaran dan ekspor kita akan tumbuh dan dengan sendirinya akan meletakkan ekonomi kita juga berada di tahap berkembang dan maju. Negara Brunei Darussalam akan terus bergerak ke arah pertumbuhan ekonomi yang mantap dan berdaya saing dengan terbinanya jambatan penghubung di antara daerah Brunei dan Muara dengan daerah Temburong. Dengan pelaksanaan projek tersebut menunjukkan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sentiasa mengambil berat prihatin serta memeduli keperluan rakyat dan penduduk yang bernaung di Bumi Darussalam yang aman, harmoni, indah dan permai ini, di samping meningkatkan lagi imej negara Brunei Darussalam di persada antarabangsa. Keberangkatan Baginda ke Majlis Peletakan Batu Asas bagi projek Jambatan Temburong pada 16 Januari 2016 ini merupakan acara yang penuh bersejarah dan pembinaan ini akan menjadi mercu tanda kepada negara serta rakyat di negara ini. Projek Jambatan Tempurong yang akan menghubungkan jalan utama Mentiri di daerah Brunei dan Muara dengan jalan Labu Estate di daerah Temburong dengan merentasi Teluk Brunei itu adalah salah satu projek infrastruktur awam terbesar yang pernah diungkayahkan di negara ini. Sejak negara Brunei Darussalam mencapai kemerdekaan pada tahun 1984 di bawah kepimpinan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, rakyat dan penduduk di negara ini telah dan terus menikmati berbagai kemudahan di antaranya penyediaan perumahan. Ini jelas mencerminkan keprihatinan dan pemedulian Baginda terhadap rakyat dan penduduk di negara ini dan secara langsung membuktikan komitmen kerajaan dalam mendukung hasrat dan cita-cita Baginda khususnya dalam menyediakan perumahan yang berkonsepkan berdaya tahan dan mampu dimiliki, selaras dengan objektif rancangan kemajuan negara untuk mempertingkatkan kualiti kehidupan rakyat.
Tahun ini seramai 1,234 orang penerima telah dianugerahkan anak-anak kunci di bawah rancangan Perumahan Negara dan skem Tanah Kurnia Rakyat Jati pada 4 Februari. Selaras dengan wawasan negara 2035 ke arah memastikan kesejahteraan rakyat dan penduduk di negara ini sentiasa terjamin, Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia melalui Kementerian Pembangunan terus memastikan rancangan perumahan negara sentiasa menepati matlamat dan sasarannya dalam agenda penyediaan rumah-rumah kepada rakyat yang berkelayakan yang tidak memiliki tanah. Keprihatinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam terhadap kesejahteraan rakyat dan penduduk di negara ini jelas kelihatan melalui keberangkatan Baginda meninjau dengan lebih dekat keadaan dan aktiviti di Tamu Kianggeh yang sememangnya sibuk terutama pada hujung minggu. Keberangkatan Baginda bercemar duli ke Tamu Kianggeh pada 7 Februari 2016 ini merupakan peluang Baginda berinteraksi bersama para peniaga tempatan sambil meninjau aktiviti harian mereka yang jelas menggambarkan betapa eratnya hubungan antara raja dan rakyatnya. Apa yang jelas, keberangkatan Baginda ke Tamu Kianggeh ini akan menjadi ristaan serta dapat menyuntik semangat para peniaga tempatan untuk lebih bergiat aktif menjalankan perniagaan mereka. Dalam usaha untuk meningkatkan iklim perniagaan yang lebih mesra di Tamu Kianggeh, Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan telah membina kompleks Tamu Kianggeh baru yang mula beroperasi pada 1 Jun lalu dengan keluasan 4,450 meter persegi dengan disediakan beberapa kemudahan bagi keselesaan orang ramai. Sikap pemedulian Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan kebajikan rakyat di negara ini jelas terbukti dengan pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh Kerajaan Baginda bagi mengambil berat perkembangan negara dan rakyat sebagai seorang raja yang pemedulian dan raja prihatin. Jelas terbukti apabila Baginda yang sentiasa mengadakan lawatan mengejut ke beberapa jabatan kerajaan dan kementerian-kementerian dan ke kampung-kampung pada 14 Februari 2016 bagi mengetahui dan mengenal pasti permasalahan yang dihadapi rakyat Baginda. Selain itu, Baginda juga ingin memastikan negara sentiasa berada dalam suasana aman, damai dan sejahtera serta menikmati kemajuan dan pembangunan yang pesat secara menyeluruh. 32 tahun Bumi Darussalam Merdeka, pelbagai usaha perlu dilipat gandakan untuk mempertahankan kedaulatan dan keselamatan negara dengan meningkatkan penghayatan agama Islam sebagai agama rasmi dan usaha untuk membangunkan ekonomi negara. Dengan keadaan global yang tidak menentu, seperti ekonomi yang lembab yang kita hadapi sekarang, tentunya memerlukan kita untuk sentiasa bersiap siaga dan perlu menanamkan sifat berani dan optimis. Perkara ini pernah dititahkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam kali ke-32. Setiap individu perlu berani menjadi peneroka walaupun yang diteroka itu cuma berskala kecil atau sederhana sahaja, seperti seorang pengusaha yang baru berlatih memulakan perusahaannya. Menurut Baginda, negara sangat memerlukan para usahawan yang diyakini boleh menyumbang kepada kesan yang positif dalam hasil keluaran dalam negeri kasar. Bertitik tolak dari itu, Baginda menegaskan generasi muda hari ini perlu sentiasa berfikiran positif, proaktif dan responsif
ke atas persekitaran yang menjurus untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan negara agar sentiasa dinamik dan progresif setanding dengan negara-negara yang telah maju membangun. Penekanan terhadap pelaksanaan Perintah Hukum Kanun Jenayah Syariah yang ditekankan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam semasa berkenan menghadiri mesyuarat khas Majlis Ugama Islam Brunei MUIB pada 27 Februari tahun ini dan seterusnya mengadakan lawatan kerja ke jabatan-jabatan dan bahagian di bawah Kementerian Hal Ehwal Ugama. Adalah menjadi azam dan hasrat baginda serta rakyat dan penduduk yang beragama Islam menghasratkan agama Islam yang sempurna menjadi realiti dalam keseluruhan aspek kehidupan di negara Brunei Darussalam dalam rangka menyempurnakannya sebagai sebuah negara zikir dan baldatun taibatun wa rabbun ghafur. Pelaksanaan Perintah Hukum Kanun ini adalah satu perkara yang membanggakan dan lembaran sejarah baru bagi negara ini. Oleh itu, kita selaku rakyat baginda perlu bersatu padu untuk mempertahankan Undang-Undang Kanun Hukuman Jenayah Syariah ini agar mampu dilaksanakan secara sempurna. Bagi menjamin kesejahteraan dan melancarkan proses pembangunan negara, Persidangan Majlis Mesyuarat Negara ke-12 telah diadakan pada 5 Mac 2016 bagi membahaskan peruntukan belanjawan negara bagi tahun keuangan 2016 dan 2017 dan juga membahaskan serta meluluskan belanjawan bagi peruntukan keuangan kemajuan negara. Dalam titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam semasa berangkat menyempurnakan istiadat pembukaan rasmi mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-12, Baginda menyeru agar penekanan perlu diberikan kepada usaha untuk memperkasakan sektor swasta di negara ini bagi membuka laluan kepada ekonomi yang lebih kukuh dan mapan serta mengurangkan kebergantungan kepada sektor minyak dan gas. Baginda juga menggesa sektor swasta untuk meneroka dan memanfaatkan medium perdagangan serantau dan antarabangsa yang sedia ada seperti BIM Piaga, ASEAN, APEC dan Perjanjian Trans-Pasifik untuk membantu merangsang ekonomi. Baginda juga menekankan beberapa langkah konkret yang telah diperkenalkan oleh kerajaan baru-baru ini untuk membantu memperbaiki persekitaran perniagaan termasuk infrastruktur perundangan yang pro-perniagaan di mana pendaftaran syarikat perniagaan sekarang sudah boleh dibuat secara online dalam tempoh hanya sehari sahaja dan lesen perniagaan juga tidak diperlukan lagi bagi sebahagian perniagaan. Majlis Mesyuarat Negara diadakan sekali setiap tahun bagi membincangkan pelbagai isu-isu semasa demi kemakmuran negara dan kepentingan rakyat. Pada 7 Mac, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Raja Isteri serta kerabat diraja telah berkenan berangkat ke Majlis Ramah Mesra Perayaan Tahun Baru Cina 2016 Masyarakat Tionghoa Negara Brunei Darussalam. Keberangkatan baginda berdua beserta kerabat diraja ke majlis ini mencerminkan sikap keprihatinan dan pemedulian terhadap masyarakat pelbagai kaum di negara ini termasuk masyarakat Tionghoa. Masyarakat ini menetap di negara Brunei Darussalam bukan sahaja memainkan peranan dalam pembangunan negara dalam pelbagai bidang, malah mereka juga sentiasa berganding bahu dalam memberikan sumbangan dari segi kebajikan kepada masyarakat berbilang bangsa. Keprihatinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam terhadap perkembangan dan kemajuan pendidikan di negara ini amat dititik beratkan
melalui lawatan baginda ke institusi-institusi pendidikan. Sekolah Antarabangsa Brunei ISB mencatatkan sejarah dengan keberangkatan baginda ke sekolah ini pada 19 April 2016 dan seterusnya merasmikan bangunan baru sekolah berkenaan. Tertubuhnya bangunan baru ISB ini dilengkapi dengan pembelajaran dan kemudahan yang berkualiti tinggi dan moden. Kesejahteraan dan keharmonian sesebuah negara bukan sahaja bergantung kepada kebendaan, malah yang lebih utama adalah keteguhan iman dan ketakwaan rakyat dan penduduknya, lebih-lebih lagi dalam menjaga ibadah sembahyang 5 waktu. Bertepatan dengan tema Majlis Sambutan Isra' dan Mi'raj peringkat negara yang diadakan pada 5 Mei 2016, sembahyang kunci syurga, baginda bertitah agar umat Islam di negara ini memelihara ibadah sembahyang seharian dan berusaha untuk membaiki ibadah sembahyang kerana orang yang mampu mendirikan sembahyang adalah orang yang beruntung. Yang mesti diambil perhatian oleh semua kita ialah tunaikan sembahyang sesempurnanya. Baginda juga sentiasa mengambil perhatian berat terhadap kesejahteraan, keselesaan dan keperluan masyarakat, khususnya bagi memastikan kemudahan awam yang disediakan memenuhi keperluan para pengguna dan pada masa yang sama menepati piawaian yang telah ditetapkan dari segi kesejahteraan, keselamatan dan sekuriti. Melalui lawatan baginda ke lapangan terbang antarabangsa Brunei pada 26 Mei 2016 ini telah membuktikan bahawa baginda juga mengambil berat isu-isu keselamatan dan memastikan semua kemudahan menepati taraf yang telah ditetapkan dari segi kesejahteraan, keselamatan dan sekuriti. Perkara ini amat signifikan bagi menyumbang kepada pertumbuhan sektor-sektor seperti pelancongan, perdagangan dan pelaburan, memandangkan negara mampu melahirkan 3 orang juruterbang wanita pertama negara Brunei Darussalam yang telah berjaya menerbangkan bersama pesawat Boeing 787 Dreamliner ke Jeddah, Arab Saudi. Para juruterbang wanita berkenaan telah melaksanakan tugasan penerbangan dari negara Brunei Darussalam ke London. Walaupun negara Brunei Darussalam sebuah negara yang kecil, namun kita perlu berbangga mempunyai angkatan bersenjata yang mantap bukan sahaja dari aspek aset dan kelengkapan pertahanan yang canggih dan moden, malah meliputi ciri kerohanian anggota-anggotanya yang berjiwa perwira dan bersemangat kental untuk mempertahankan tanah air. Keberangkatan baginda dalam sambutan Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ke-55 pada 31 Mei 2016 merupakan satu lagi manifestasi yang sangat bersejarah buat warga ABDB sebagai penghargaan segala sumbangan yang telah mereka berikan dalam sama-sama berperanan untuk menjaga keselamatan negara. Tarikh 31 Mei adalah tarikh yang bersejarah bagi memperingati dan mempunyai peranan yang sangat murni dalam mempertahankan negara daripada segala ancaman dan pencerobohan musuh yang boleh menggugat keamanan dan kedaulatan negara. ABDB yang sudah mencapai usia ke-55 tahun dan telah berjaya mencapai kematangan daripada segenap aspek termasuk perolehan peralatan-peralatan ketenteraan yang canggih dan terkini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah dan menekankan agar Kementerian Pertahanan perlu untuk terus menyesuaikan semua hala tuju perancangan perkembangan dan penyelidikannya mengikut keperluan dan keutamaan. Sementara itu, usaha ABDB dalam meningkatkan dari segi diplomasi pertahanan dan penglibatan pada ADMM
dan ADMM Plus merupakan satu komitmen dan kemampuan mereka dalam usaha memperkukuhkan kedudukan negara di tengah-tengah lanskap keselamatan yang bersifat dinamik. Ia juga mencerminkan negara Brunei Darussalam mampu menyumbang keselamatan di rantau ini dan menyediakan satu landasan pelbagai kerjasama di dalam bidang pertahanan dan ketenteraan. Baginda juga bertitah ia merupakan satu sumbangan besar yang dapat membantu negara-negara ASEAN dan rakan-rakan dialog di rantau Asia Pasifik untuk sama-sama meraih keamanan, kestabilan dan kemakmuran. Tahun ini bertema Generasi ABDB Berwawasan merupakan sebagai penghayatan ABDB untuk mempertahankan momentum gagasan generasi berwawasan. Negara telah melaksanakan dasar pendidikan seimbang dengan memberikan penekanan kepada pendidikan agama Islam selain memajukan pendidikan biasa. Melalui keberangkatan baginda ke beberapa institusi persekolahan Arab pada 6 Jun yang lalu, telah menunjukkan keprihatinan baginda yang konsisten dalam perkembangan institusi persekolahan Arab. Bawah Duli Yang Maha Mulia, seorang yang peka terhadap tahap dan kualiti pendidikan dan persekolahan Arab di negara ini. Persekolahan Arab di negara ini secara holistik menitik beratkan mengenai kepentingan pengajian agama dan umum secara bersepadu dengan menggunakan 3 bahasa iaitu bahasa Melayu, bahasa Arab dan bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar. Institusi dan pendidikan persekolahan Arab di negara ini memfokuskan hala tuju pendidikan agama supaya dapat dicapai sepenuhnya sehingga negara mampu melahirkan para ulama yang benar-benar mahir ilmu agama seperti mana yang diharapkan oleh baginda untuk melahirkan cerdik pandai tempatan dan cendekiawan yang berkelulusan tinggi dan terbaik. Sebagai sokongan dan dorongan yang kuat bagi meningkatkan lagi usaha ke arah mencapai kegemilangan pendidikan Islam di negara ini dan memandangkan jumlah keramaian pelajar yang melanjutkan pengajian ke sekolah Arab semakin meningkat dari tahun ke tahun, khususnya bagi pelajar perempuan, pembinaan sekolah Arab yang baru yang terletak di Kampung Katok merupakan antara projek yang terbesar bagi Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di bawah Rancangan Kemajuan Negara ke-10. Projek ini mendalam belanja 46.8 juta ringgit yang dikendalikan oleh Kementerian Hal Ehwal Agama. Pembinaan ini juga merupakan kesinambungan wadah bagi mendukung hasrat kepimpinan Paduka Ayahanda Baginda Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin terhadap perkembangan agama, khususnya kemajuan sekolah-sekolah Arab di negara ini. Selain dari persekolahan Arab, ia menitik beratkan dalam pengajian agama ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga menekankan mustahaknya mata pelajaran Al-Quran di sekolah-sekolah agama di negara ini yang masih di tahap yang memerlukan pembaikan dan peningkatan yang mantap. Perkara ini pernah dititahkan baginda semasa musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan tahun 1437 Hijrah bersamaan 2016 Masihi. Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia telah giat melaksanakan pelbagai usaha di antaranya seperti mengadakan musabakah membaca Al-Quran dalam pelbagai peringkat, skim galakan khatam Al-Quran bawah umur 10 tahun, skim tilawah Al-Quran remaja atau STAR, program 1 minggu 1 juzuk yang mendapat sambutan yang memberangsangkan dari seluruh negara. Melalui musabakah yang diadakan di negara ini, khususnya membaca Al-Quran di peringkat murid-murid sekolah dan para belia, akan memberi makna bahawa kitab suci Al-Quran itu benar-benar kita hayati dan tidak diabaikan di negara ini khususnya.
Agama Islam adalah agama syumul yang mempunyai nilai dan peraturan serta batas tersendiri dalam setiap urusan kehidupan, termasuk soal permakanan. Pengambilan makanan bukan sahaja dinilai daripada aspek keseimbangan, malahan aspek halal adalah perkara utama yang perlu dititik beratkan kerana makanan merupakan satu daripada keperluan harian dalam kehidupan kita. Perkara halal haram dalam permakanan ini juga telah ditekankan sendiri oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam semasa sambutan nuzul Al-Quran peringkat negara pada 22 Jun 2016. Baginda menyentuh mengenai sijil dan permit halal di mana Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia melalui Majlis Ugama Islam Brunei MUIB bersama dengan bahagian kawalan makanan halal Jabatan Hal Ehwal Syariah dalam inisiatifnya telah memperbaiki efisiensi perkhidmatan kepada pelanggannya, khususnya untuk para pengusaha bagi mendapatkan sijil halal dan permit halal bagi mendukung inisiatif Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia untuk menggalakkan perkembangan ekonomi negara termasuk dalam kemudahan menjalankan perniagaan di negara Brunei Darussalam, iaitu sesuai dengan keperluan dalam piawaian Brunei Darussalam mengenai halal food dan guideline for halal certification yang telah digariskan oleh Majlis Ugama Islam Brunei MUIB. Melalui inisiatif ini, umat Islam di negara ini khususnya akan terhindar dari memakan atau menggunakan pelbagai perkara yang syubhat. Atas limpah dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala jua, kita selaku rakyat dan penduduk di bumi Darussalam amat bersyukur dan akan terus berdoa semoga apa yang telah dicapai dan dihasratkan selama ini, khususnya dalam pembangunan infrastruktur negara Brunei Darussalam akan terus kekal berpanjangan selama-lamanya. Imbasan 2016 bahagian kedua akan dapat diikuti pada keesokan harinya. Assalamualaikum dan hingga berjumpa lagi.